Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Taklimat Peperiksaan dan Kaedah Penilaian Unit Peperiksaan Politeknik Nilai Negeri Sembilan. Kami mengucapkan tahniah kepada para pelajar yang terpilih menjadi warga Politeknik dan dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Video ini disediakan khas untuk para pelajar yang disayangi untuk persediaan menghadapi peperiksaan akhir yang bakal berlangsung nanti. Video ini disediakan oleh Ketua Unit Peperiksaan iaitu saya, Puan Sarunida binti Ahmad Zaini dan dibantu oleh penyelaras selaku pensyarah Jabatan Perdagangan iaitu Cik Nur Hidayah binti Samsu. Tujuan video ini disediakan adalah untuk menyampaikan maklumat kepada pelajar berkenaan peraturan yang perlu dipatuhi, larangan-larangan ataupun peralatan yang tidak boleh dibawa masuk ke dalam dewan, prosedur-prosedur peperiksaan dan persediaan yang bakal pelajar hadapi untuk menghadapi peperiksaan. Video ini boleh dicapai pada bila-bila masa dan boleh diulang tayang mengikut kehendak pelajar. Selain pada itu, ia menjimatkan masa dan pelajar sekiranya terlupa apa-apa info, boleh melihat semula pada video ini. Jadi, ia sangat dikira berkesan dengan situasi COVID-19 sekarang. So, diharap video ini dapat membantu pelajar dalam memahami berkenaan peperiksaan dan urusan-urusan peperiksaan. Seterusnya, bagi pelajar-pelajar, ini adalah sumber rujukan rasmi para pelajar yang sumber rujukan utama iaitu para pelajar seeloknya dan disarankan untuk membaca buku arahan-arahan peperiksaan dan kaedah penilaian diploma edisi ke-6 sesi Jun 2019 yang dikeluarkan oleh Bahagian Peperiksaan dan Penilaian Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. Okey, buku ini boleh dimuat turun dengan QR code yang tertera di dalam video. So, para pelajar boleh scan lah QR code ni untuk melihat isi kandungan dalam buku-buku arahan. Adalah di sini saya sarankan supaya belajar membaca buku arahan dan memahami sekiranya ada kemusykilan atau apa-apa pertanyaan boleh rujuk kepada penasihat akademik ataupun melalui unit peperiksaan. Sekiranya ada apa-apa kemusykilan yang tidak faham, selain daripada video ini dalam membantu, pelajar boleh membuat pertanyaan pada pihak kami lah. Berikut merupakan syarat kelayakan seseorang pelajar layak menduduki peperiksaan akhir. Antaranya, pelajar perlu mendaftar pengajian. Yang pelajar-pelajar dah daftar dengan SHIPI tu ialah daftar pengajian. Kemudian, pelajar perlu mendaftar kursus. Okey, pendaftaran kursus ni macam SPM. Kita daftar untuk ambil exam tu. So, kita ada subjek-subjek yang mana kita nak ambil. So, macam itulah pendaftaran kursus. Nanti saya akan terangkan di slide yang seterusnya. Dan pelajar perlu menghadiri kuliah sekurang-kurangnya 80%. Sama juga macam sekolah dulu, kita ambil kehadiran, guru akan ambil kehadiran. Di Politeknik ataupun di IPTA, pesara akan ambil kehadiran pelajar setiap kali kelas dan sekiranya pelajar tidak dapat hadir ataupun ada hal-hal kecemasan, perlu mengemukakan surat. Contohnya kalau demam sakit, bagi surat doktor. Okey, bagi MC surat sakit, syarat surat MC tu ialah kalau swasta 2 hari berturut-turut dan dalam satu semester MC tidak boleh melebihi daripada 8 hari. Itu syarat-syarat lah untuk melayakkan pelajar menduduki peperiksaan akhir. Okay, kita pergi kepada pendaftaran kursus. Okey, pendaftaran kursus ni ialah maksudnya apa subjek yang bidang kita yang kita akan daftar masa dalam pengajian. Okey, pelajar-pelajar selepas selesai dengan pendaftaran SHIPI akan daftar kursus. Nanti pelajar-pelajar akan rujuk kepada penasihat akademik. Okey, penasihat akademik akan bagi subjek-subjek atau kursus-kursus yang pelajar perlu daftar. Biasanya pendaftaran kursus ni kita buat dalam masa 7 hari daripada tarikh rasmi sesi pengajian. Jumlah jam kredit pula maksimum telah ditetapkan ialah 20 jam kredit, manakala minimum 12 jam kredit. Okey, jam kredit ni pun nanti akan diterangkan dalam slide seterusnya lah. Okey, sekiranya kehadiran pelajar tidak mencapai 80%,
Dia lain sikit, dia macam di sekolah dulu. Sekiranya pelajar ada ponteng ataupun ada selalu tak datang ke sekolah, tapi pelajar boleh jawab exam lagi. Tapi kalau di politeknik ataupun di IPTA, IPTS, kalau syarat kehadiran kuliah tak cukup 80%, pelajar akan ditahan atau dibar daripada menduduki peperiksaan akhir. Maksudnya, peperiksaan akhir pelajar tu tidak boleh masuklah untuk sit untuk exam. Okay, lain daripada tu, bila dah tak boleh masuk final, automatik pelajar akan fail subjek tu, diberi grade F dengan nilai mata kosong dan dianggap gagal. Okay, jadi sangatlah saya sarankan pelajar hadirlah ke kuliah supaya tidak menggagalkan pelajar atas satu-satu kursus disebabkan oleh tak cukup kehadiran 80%. Okey, untuk pelajar semasa peperiksaan akhir, sekiranya pelajar sakit, dapat surat MC kerajaan, hospital swasta ataupun ada hal-hal kecemasan, contoh kematian keluarga terdekat, keluarga kandung dan sebagainya, okey, boleh mendapat kebenaran bertulis. Mohon kepada pihak pengarah, tuan pengarah, kebenaran secara bertulis dan mempunyai alasan yang kukuh dan munasabah di atas ketidakhadiran pelajar ke peperiksaan akhir lah. Jadi pelajar perlu mendapat kelulusan daripada tuan pengarah sebelum mendapat ambil exam untuk set kedua atau set seterusnya lah. Maksudnya pada hari yang pelajar peperiksaan akhir tak dapat hadir atas sebab contoh kematian ibu bapa kandung ataupun disebabkan demam denggi dan sebagainya, perlu bawa bukti dan buat surat bertulis hantar kepada pengarah untuk mendapat kelulusan. Sekiranya pengarah memberi kelulusan, baru pelajar layak untuk mengambil peperiksaan set kedua. Okey. Lain daripada tu, sekiranya pelajar sakit, tidak boleh memaklumkan sendiri melalui wakil. Contoh, pelajar perlu menjalani operation, jadi tak dapat memaklumkan kepada penasihat akademik ataupun kepada politeknik. So, boleh minta wakil sama ada ibu bapa, abang kandung dan seterusnya, keluarga terdekat, buat surat dan sertakan bukti yang pelajar tadi ada operation ataupun sakit masa-masa peperiksaan sedang berlangsung. Okey, lain daripada tu, sekiranya macam saya bagi tahu tadi, kalau pelajar ditahan disebabkan kurang kehadiran 80%, pelajar tidak boleh masuk ke final disebabkan itu adalah hukuman yang diputuskan sebab tak memenuhi syarat pelajar layak untuk peperiksaan akhir. So, kalau boleh, silalah hadir ke kuliah dan melebihi 80% agar pelajar-pelajar dapat menduduki peperiksaan akhir dengan baik. Ini adalah rumusan berkenaan syarat layak menduduki peperiksaan akhir yang dimaklumkan tadi. Okey, sekiranya tak dapat penuhi, tak layak duduki final, akan fail subjek tu dan perlu ambil semula. Okey, sekiranya syarat tidak boleh hadir peperiksaan disebabkan oleh masalah kesihatan, perlu kemukakan surat doktor, hospital swasta ataupun kerajaan. Dan sekiranya tak ada surat ni, akan dimasukkan markah penilaian berterusan dan perlu ambil semula. Okey, sekiranya pelajar digantung pengajian kerana tindakan tertatib, dia pun tidak layak menduduki peperiksaan akhir, automatik markah penilaian berterusan sebelum dalam kuliah akan dimasukkan dan dianggap gagal. So, saya minta jasa baik pelajar, jagalah kehadiran ke kuliah. Sekiranya pelajar betul-betul sakit, silalah bawa surat sakit dan kemukakanlah bukti. Jangan tidak hadir tanpa makluman dan kalau sekiranya tanpa makluman tentang ketidakhadiran pelajar, pelajar akan fail subjek itu. Okay. Untuk di politeknik atau IPTA, dia berbeza berbanding dengan di sekolah dulu. Kalau di sekolah, kalau subjek contohnya English, pelajar tu fail untuk darjah 3 ataupun tingkatan 3, bila tingkatan 4, dia tidak perlu mengambil lagi sekali. Tapi di politeknik, sekiranya subjek English tu di semester 1, pelajar gagal, pelajar perlu ulang balik semester kedua untuk ambil subjek yang sama yang pelajar gagal tadi, yang English. So, tu eloknya pelajar lulus semua subjek. Kalau tidak, pelajar akan carry subjek tu. Contoh English 1, pelajar gagal, semester 2 kena ambil lagi English 1. Kalau semester 2 fail lagi English 1, semester 3 kena ambil lagi English 1. So, maksimum boleh ulang satu kursus ialah sebanyak 3 kali saja.
Okey, berikutnya adalah tentang peraturan. Syarat-syarat peraturan menduduki peperiksaan akhir. Apa yang pelajar perlu sediakan? Apa yang pelajar perlu bawa? Okey. Sekiranya bila hari peperiksaan berlangsung, sebelum peperiksaan berlangsung, pelajar perlu cetak dulu slip menduduki exam. Kita akan wawarkanlah melalui penasihat akademik, melalui laman web tentang jadual yang pelajar perlu cetak daripada sistem pengurusan maklumat pelajar lah, SPMP. Biasa pelajar akan cetak dan rujuk jadual dalam iExam. Okey, bila hari peperiksaan, kalau boleh sekurang-kurangnya 30 minit sebelum peperiksaan bermula, pelajar dah sampai ke di luar bilik peperiksaan atau di dewan. 30 minit dah sampai sebab kita kalau boleh nak berlangsung soalan peperiksaan tu secara selaras, tak nak lambat. Takut sekiranya lambat, pelajar tak boleh masuk. Ketua pengawas tidak benarkan pelajar masuk. Jadi kalau boleh 30 minit sebelum peperiksaan bermula, pelajar dah sampai. Okay, apa yang pelajar perlu bawa semasa peperiksaan, hari peperiksaan? Sebelum masuk ke dewan peperiksaan, pelajar perlu bawa kad pelajar, bawa kad pengenalan dan slip menduduki peperiksaan. Lain daripada itu, alat tulis lah yang dibenarkan. Okey, apa yang tidak boleh bawa ke dalam bilik adalah alatan elektronik. Okey, apa alatan elektronik yang tidak boleh bawa dalam exam? Sama macam SPM, kita tak boleh bawa telefon bimbit. Sekiranya pelajar ditangkap membawa telefon bimbit di dalam dewan dan telefon bimbit tu berada dalam keadaan on, pelajar boleh di-charge sebagai cubaan meniru. Sekiranya kita pun jumpa nota ataupun tak ada nota dalam tu, pelajar boleh di-charge sebagai cubaan meniru. Komputer riba tidak boleh dibawa masuk, iPad, tablet, kalkulator boleh program dan smartwatch. Okey, itu adalah peralatan yang tidak dibenarkan masuk ke dalam bilik peperiksaan. Suka di sini saya membuat peringatan semula, okey. Dokumen-dokumen penting yang pelajar perlu bawa semasa peperiksaan dan wajib bawa ialah satu, kad pelajar, nak nak mengesahkan pelajar adalah pelajar politeknik, kad pengenalan yang wajib dibawa setiap hari, slip menduduki peperiksaan akhir. 3 dokumen ni sangat penting. So, kalau boleh saya minta pelajar buat persediaan sebelum nak menduduki peperiksaan ataupun nak masuk dewan esoknya, pastikan 3 dokumen ni dah ada dan perlu dibawa. Okey, sekiranya pelajar gagal bawa dokumen-dokumen, tiga-tiga dokumen ni tak ada, pelajar tidak dibenarkan masuk ke dalam dewan atau bilik peperiksaan dan tak boleh menduduki peperiksaan akhir. Kenapa? Okey, kad pelajar yang pelajar bawa tu nak mengesahkan pelajar adalah pelajar politeknik. Jadi itu yang pengawas akan semak setiap kali peperiksaan. Okey, kad pengenalan pelajar memang sentiasa perlu bawa. Slip menduduki peperiksaan tu penting sebab dalam slip tu ada tertulis di mana lokasi pelajar mengambil peperiksaan, okey, pada tarikh bila, jam berapa. So daripada situ ketua pengawas atau pengawas akan semak, dia akan tahu oh ini pelajar memang betul lokasi peperiksaan di sini. Dan tarikh berdasarkan tarikh dan masa yang tertera di slip menduduki peperiksaan. So saya sarankan pelajar tolong bawa 3 dokumen ni. Sekiranya salah satu tiada dan masa dah suntuk, pelajar nak perlu masuk exam, contoh katakanlah exam berlangsung 8.30, 8.30 baru awak perasan awak tertinggal kad pelajar, tapi kad pengenalan dan slip menduduki peperiksaan ada. Okey, tak perlu patah balik awak masuk sebab awak cuma kurang satu dokumen saja. Sekiranya tiga-tiga dokumen ni tak ada, pelajar memang tidak dibenarkan masuk peperiksaan. Seterusnya kita pergi kepada peraturan menduduki peperiksaan. Okey, seperti tadi saya dah ingatkan, peralatan elektronik yang tidak dibenarkan masuk ialah telefon bimbit terutamanya. Sama juga macam peperiksaan SPM, telefon bimbit tidak boleh dibawa masuk, smartwatch tidak boleh dibawa masuk kerana kebanyakan kes yang kita tangkap ialah pelajar meniru menggunakan handphone, smartwatch dan sebagainya. Untuk mengelakkan pelajar dan juga ini adalah termaktub dalam peraturan peperiksaan, telefon bimbit sama sekali tidak boleh dibawa masuk ke dalam bilik peperiksaan. Sekiranya pelajar bawa telefon bimbit dan kita dapat tangkap telefon bimbit dan berserta nota dalam telefon bimbit ataupun telefon bimbit tu dalam mode on, dan kita boleh sabitkan pelajar dalam cubaan untuk meniru dan juga melanggar peraturan sebab pelajar dah engkar membawa masuk peralatan elektronik, so dia melanggar arahan-arahan peperiksaan. Bila melanggar arahan-arahan automatik kursus yang pelajar ambil peperiksaan itu akan gagal dan diberi markah kosong. Jadi saya sarankan sini, mohon para pelajar patuhlah peraturan peperiksaan. Okey,
Peralatan peribadi lain seperti beg, file, semua tidak boleh dibawa masuk lah, perlu letak di luar dewan. Kalau boleh, barang-barang berharga jangan letak di luar dewan, simpan di dalam kabinet masing-masing berkunci dan sebagainya di tempat selamat untuk mengelakkan daripada kehilangan. Okey, sekiranya contohlah pelajar terbawa smartwatch, semasa peperiksaan nak berlangsung, sila tinggalkan di luar lah, sebab kita dah ingatkan tak boleh bawa peralatan tu ataupun telefon, tak boleh tinggal, tak boleh bawa masuk sebab kita banyak tangkap pelajar meniru melalui handphone. Jadi kita kena follow lah peraturan yang telah ditetapkan, tidak boleh membawa peralatan elektronik. Okey, sekiranya ada kehilangan balangan peribadi, Politeknik Nilai tidak akan bertanggungjawab. Jadi pelajar-pelajar pun dah berumur 18 tahun ke atas dan juga dah masuk untuk diploma. So sila jaga barang-barang bernilai sendiri. Okay, jangan letak di luar dewan, dah awak tahu itu bahaya, so jangan letak di situ. Simpanlah dalam kabinet berkunci handphone tu. Jangan letak dalam beg, letak kat luar, nanti ada kehilangan, susah. Okay. Okay. Seterusnya, ini peralatan yang tidak diboleh bawa masuk. Okay. Telefon bimbit, komputer riba, tablet, iPad, beg, kalkulator boleh program dan smartwatch. Okay. Sekiranya calon didapati membawa peralatan ini ke dalam dewan atau bilik peperiksaan, calon boleh dikenakan tindakan atas cubaan meniru. Kalau memang kita jumpa nota dalam telefon bimbit, pelajar boleh di-charge meniru. Hukumannya berat. Subjek peperiksaan, semua subjek yang peperiksaan akhir akan dimansuhkan. So kita pun nak jaga pelajar supaya tak disabitkan dengan cubaan meniru. Jadi tolong jangan bawa semua peralatan seperti dalam gambar video ini ke dalam bilik peperiksaan. Puan Sarunida, so saya akan sambung dalam minit yang berbaki ni, iaitu arahan peperiksaan. Okey, arahan-arahan ini adalah biasa sangat kita ingatkan kepada para pelajar sebelum mereka menduduki peperiksaan akhir. Yang pertama, yang paling penting sekali adalah pelajar perlu tahu dia punya jadual. Okey, jadual peperiksaan dia, tarikh bila, masa pukul berapa dan tempat peperiksaan akan berlangsung. Pelajar juga perlu berada di tempat peperiksaan 15 minit sebelum peperiksaan bermula. Ini penting kerana banyak lagi proses sebelum pelajar boleh start menulis. Masa nak masuk dalam tu ada beberapa proses lagi yang pelajar perlu lalui. So memang kena prepare ataupun datang awal lah ke dalam ke dewan peperiksaan ataupun bilik peperiksaan. Masuk ke dalam bilik peperiksaan hanya dengan kebenaran ketua pengawas. Okey, masuk ke bilik peperiksaan dengan senyap, tidak membuat bising, dan jika pelajar hadir lebih daripada 30 minit selepas peperiksaan bermula, pelajar dengan kuasa ketua pengawas, pelajar boleh untuk tidak dibenarkan masuk ke dalam dewan menduduki peperiksaan tersebut. Tapi kalau dalam tempoh 30 minit selepas peperiksaan bermula, kurang 30 minit daripada peperiksaan bermula, pelajar masih lagi boleh diberikan keizinan lah untuk masuk. Tak boleh lebih daripada 30 minit selepas peperiksaan bermula. Okey, ini adalah arahan-arahan yang lain. Okey, pelajar adalah dilarang membuka kertas soalan sehingga diarahkan. Baca dengan teliti dan patuhi apa arahan yang tertulis pada kertas soalan dan muka hadapan buku jawapan. Pastikan menerima kertas soalan yang betul, subjek yang betul, kursus yang betul yang diambil dan akan dijawab pada hari tersebut. Hanya mula dan berhenti menjawab apabila diarahkan oleh ketua pengawas. Dilarang meninggalkan bilik peperiksaan 30 minit selepas peperiksaan bermula. Nak keluar toilet pun kena tunggu 30 minit lepas peperiksaan bermula, dan dilarang juga meninggalkan dewan 15 minit sebelum peperiksaan tamat. Tunggulah sampai 15 minit tu baru boleh keluar. Okey, dilarang sama sekali pelajar makan, minum dan merokok di dalam bilik peperiksaan. Dilarang mengganggu calon lain, bercakap-cakap dengan sebelah depan ke orang belakang ke, tidak dibenarkan. Dan pastikan skrip jawapan disusun dan diikat sempurna sebelum ia dikutip oleh pengawas. Tunggu di tempat duduk dan hanya dibenarkan keluar selepas mendapat arahan daripada
ketua pengawas. Okey, ini adalah larangan lain. Dilarang membawa masuk ke dalam atau keluar bilik peperiksaan apa-apa buku, kertas, dokumen atau sebarang alat catatan bertulis kecuali yang dibenarkan sahaja. Dilarang menerima apa-apa buku, kertas, dokumen daripada mana-mana orang lain semasa di dalam bilik peperiksaan kecuali daripada arahan pengawas peperiksaan. Tidak boleh merujuk dan menggunakan sebarang bahan rujukan yang dilarang di dalam atau di luar bilik peperiksaan bagi keperluan peperiksaan semasa peperiksaan sedang berlangsung. Okey, dilarang membawa masuk sebarang alat elektronik kecuali yang dibenarkan sahaja. Duduk di tempat yang telah ditetapkan daripada awal sehinggalah akhir menduduki peperiksaan. Pastikan anda membawa kad pelajar kerana kad pelajar merupakan alat dokumen yang kita perlukan untuk mengesahkan sama ada pelajar layak menduduki peperiksaan tersebut ataupun tidak. Okey. Okey, ini adalah perkara 17 iaitu pelanggaran peraturan dan arahan peperiksaan. Calon adalah dilarang meniru, cuba meniru dan atau memberi tiru dengan apa-apa cara jua semasa peperiksaan. Okey, perkara 7.1, pelajar boleh dikenakan tindakan. Yang pertama, boleh dikenakan amaran. Yang kedua, boleh dimansuhkan markah penilaian bagi kursus berkenaan dan diberikan nilai mata kosong. Bermaksudnya gagallah kursus tersebut. Okey, perkara 17.2 daripada buku peraturan, pelajar dibuktikan yang berjaya dibuktikan meniru atau cuba meniru dan memberi tiru maka akan dimansuhkan markah peperiksaan akhir bagi semua kursus yang diambil pada semester berkenaan. Jika ambil 5 subjek, so 5 subjek tersebut akan dimansuhkan markah peperiksaan akhir bagi kursus-kursus tersebut jika disabitkan kesalahan yang dinyatakan. Okay, ini adalah beberapa bukti yang unit peperiksaan dapat terima laporan lah daripada pengawas dan juga ketua pengawas. So berhati-hatilah, jangan ada niat sekalipun untuk meniru. Jika sabit, besar jugalah implikasi kepada pelajar. Okay, so ini adalah kaedah penilaian. Biasanya kita akan sebut PNM iaitu GPA in English ataupun HPNM ataupun CGPA in English lah. Okay, PNM adalah result bagi semester tersebut. Contoh SEM 2 ambil 5 subjek. Okey, itu adalah result bagi semester tersebut. Okey, kalau semester 2 HPNM adalah markah terkumpul ataupun result terkumpul daripada SEM 1 hingga SEM 2. Contoh kalau dia berada dekat semester 2 lah. Okey, so HPNM tu adalah markah terkumpul. PNM tu adalah markah ataupun mata bagi semester tersebut sahaja. Okey. So ini adalah sistem grade politeknik seperti yang pelajar nampak di hadapan. Semua ni ada dekat dalam buku peraturan, boleh tengok. So kita punya border adalah sampai 40 ya. 40 ni 40 tu adalah lulus. So kalau dapat 39.5 pelajar dikira sebagai gagal dan perlu mengurang kursus tersebut. Contoh penyeraan PNM dan HPNM. So calculation di sini agak teknikal lah sebenarnya. So tak dapatlah saya nak terangkan dengan lebih jelas di sini. Mungkin boleh rujuk kepada PA ataupun penyelaras peperiksaan jabatan lah untuk macam mana kaedah penyeraannya. Okay, so saya tak go detail sangat to this part. Okay, so ini adalah kategori-kategori keputusan oleh para pelajar. Kita ada 4 keputusan di sini. Okay, untuk kategori yang pertama adalah lulus penuh. Okay, untuk lulus penuh ni pelajar yang berada di semester akhir sahaja yang akan dapat keputusan lulus penuh, di mana pelajar menghabiskan kredit bagi program mereka dan mendapat keputusan lulus semua subjek dan dapat pointer bersamaan atau lebih daripada 2.0. So maka dia layak anugerahkan sijil dan juga ataupun diploma. Okey, yang kedua adalah kedudukan baik, di mana pelajar mendapat HPNM iaitu Himpunan Purata Nilai Mata
bersamaan atau lebih daripada 2.0. Okey, bagi kedudukan bersyarat pula adalah pelajar yang memperolehi HPNM kurang daripada 2.0. So mereka ini tergolong dalam kedudukan bersyarat. Okey, yang ini adalah kategori yang paling penting dan pelajar perlu tahulah. So ini adalah yang paling ditakuti oleh semua para pelajar, iaitu gagal dan diberhentikan. Okey, ada 6 sebab kenapa pelajar itu gagal dan diberhentikan. Okey, so yang pertama adalah himpunan purata nilai mata, iaitu yang terkumpul tadi bawah 1.6. Dan yang kedua, purata nilai mata iaitu result bagi semester tersebut sahaja adalah bawah 1.0. Dan yang ketiga, pelajar tersebut gagal kursus sebanyak 3 kali berturut-turut. Maksudnya SEM 1, contoh dia ambil paper statistik, SEM 1 gagal, diberi peluang SEM 2, diberi peluang lagi semester 3. Okey, jika semester 3 juga gagal, maka pelajar tersebut juga akan gagal dan diberhentikan. Okey, yang keempat adalah kerana pelajar memperoleh keputusan kedudukan bersyarat seperti yang saya nyatakan tadi, bawah 2.0 selama 3 semester berturut-turutlah dia dapat di bawah 2.0 result, so dia akan GB. Dan yang kelima adalah pelajar yang pergi latihan industri pertama kali gagal dan diberi peluang kali kedua untuk menjalani latihan industri, gagal juga, so dia juga disabitkan gagal dan diberhentikanlah. Dan yang terakhir adalah melampaui tempoh maksima pengajian, di mana politeknik hanya membenarkan pelajar untuk menempuh 9 semester maksimum sahaja, termasuk latihan industri. Okey, di sini kami juga ingin memaklumkan bahawa selepas pelajar menjalani minggu peperiksaan dan selesai proses di peringkat pengurusan peperiksaan, so pelajar pasti akan menunggu result kan. So kami akan mengumumkan keputusan penilaian peperiksaan akhir melalui laman web, Hebahan dan juga sosial media, dan pelajar bolehlah menyimak keputusan peperiksaan bagi semester tersebut melalui sistem pengurusan maklumat pelajar dengan akaun pelajar masing-masing di bawah pautan iExam. Okey, berikut merupakan proses rayuan di dalam sistem politeknik. Kita ada 2 jenis proses rayuan. Yang pertama adalah rayuan keputusan, di mana pelajar yang memperolehi keputusan GB bolehlah membuat rayuan keputusan, dan di sini pelajar dikenakan yuran sebanyak RM50 untuk membuat proses rayuan keputusan GB. Dan kaedah dan proses rayuan yang kedua adalah semakan semula skrip bagi mana-mana kertas peperiksaan akhir yang dirasakan perlukan semakan semula pensyarah. Itu adalah kategori kedua, semakan semula skrip, dan yang ini bayaran dikenakan adalah sebanyak RM25. Jika 2 paper means that RM50 lah. So ni dua sahaja jenis rayuan dalam sistem kita. Okey, ini merupakan rujukan utama urusan peperiksaan seperti yang dinyatakan oleh pegawai peperiksaan dalam statement sebelum ni. Okey, segala yang kami sampaikan pada hari ini adalah berdasarkan buku arahan peperiksaan dan kaedah penilaian peringkat diploma Politeknik seluruh Malaysia menggunakan buku yang sama. Saya mewakili penyelaras, pegawai peperiksaan dan juga unit peperiksaan Politeknik Nilai mengucapkan selamat menduduki peperiksaan akhir pada hujung semester nanti. Harap pelajar mengambil tahu arahan peperiksaan yang kami sediakan kepada semua para pelajar, terutama pelajar semester 1. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.